Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Okey, hari ini kita tak akan buat pengiraan faraid, tetapi kita akan belajar siapa yang layak menerima bahagian faraid. Kita belajar siapa yang layak menerima bahagian faraid. Pertama, kita tengok. Kita tulis kat atas ni ya. Siapa yang layak terima faraid? Baik, tak juga. Boleh kan? Nampak kan? Siapa yang layak terima faraid? Okey, pertama sekali kita tengok arwah. Kita tengok siapa? Arwah lelaki ke perempuan? Okey, katakanlah kita tengok arwah perempuan. Okey, arwah perempuan, dia ada suami ke? Dia ada suami. Katakanlah dia ada suami. Dia ada anak ke? Ini adalah suami. Saya tulis suami. Okey, tambah. Dia ada anak tak? Ada. Dia ada anak lelaki perempuan. Okey, dia ada anak perempuan. Dia ada anak perempuan. Dia ada anak lelaki. Ada anak lelaki. Nanti kita buat anak perempuan lah seorang lagi. Dia ada 2 anak perempuan dan 1 orang anak lelaki. Okey. Kemudian kita tengok dulu siapa, adakah arwah ini ada ibu, ada bapa? Ya. Arwah ini ada ibu, ada bapa. Ada ibu. Ini ibu. Ini bapa. Ini anak perempuan. Ini anak lelaki. Ini anak perempuan. Ini adalah ibu. Ini adalah bapa. Siapakah yang layak menerima bahagian faraid? Okey. Pertama sekali suami. Suami akan terima bahagian faraid. Kemudian anak perempuan, kemudian anak lelaki, kemudian ibu, kemudian bapa. Kelima golongan ini, kelima, kenapa 5? Ni kan ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 5 orang. Sebab apa? Sebab ini adalah anak perempuan. Anak perempuan 1 golongan. Anak lelaki, ibu, bapa, pasangan. Pasangan ni seorang je, sama ada suami ataupun isteri. Kalau yang ini meninggal adalah lelaki, dia tinggalkan isteri. Kalau yang meninggal ini adalah perempuan, dia tinggalkan suami. Okey, kelima golongan ini akan menerima bahagian faraid tanpa terhalang oleh sesiapa pun. Okey, kita tengok. Okey, tuan-tuan faham ya? Ini adalah golongan waris, kita panggil waris utama, waris yang pertama, waris yang ranking yang pertama yang tak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun. Sesiapa. Tersyashul pula. Okey, sesiapa sekalipun. Okey, kita tengok pula kalau ada satu-satu golongan yang tiada. Okey, kita katakanlah tapi tak ada pula kat sini. Patutnya ada, saya nak buat cucu lelaki, ataupun saya tak ada gambar ni, saya buat tulisan, boleh kan? Tuan faham kan? Okey, katakanlah yang arwah ini meninggal pada tahun 2000, mati pada tahun 2000, tetapi anak lelaki ini mati dulu pada 1999, pada tahun 1999, 24 tahun yang lepas. Dah lama dah, 24 tahun yang lepas. Okey, katakanlah anak ini meninggal dulu. Kemudian anak ini mudanya. Tak apalah, ini sebagai contoh saja. Katakanlah anak ini dah berkahwin. Ada isteri. Dan ada anak lelaki, iaitu kita panggil cucu lelaki dan cucu perempuan. Okey.
Ada cucu lelaki dan ada cucu perempuan. Okey, kita recap sekali lagi. Arwah ini wanita, dia meninggal pada tahun 2000. Dia ada suami, suami masih hidup. Suami, anak perempuan 2 orang masih hidup. Ibu, bapa. Tetapi anak lelaki ini telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1999. Pada tahun 1999 anak dia pergi dahulu. Anak lelaki ini pergi dahulu. Dan anak lelaki ini ada isteri. Dan anak lelaki ini meninggalkan cucu lelaki dan cucu perempuan. Iaitu cucu ini bermaksud cucu kepada arwah. Maka yang akan mewarisi adalah ibu, bapa, suami, anak perempuan 2-2 dan cucu lelaki, cucu perempuan. Bermakna yang menggantikan tempat anak lelaki ini adalah cucu lelaki dan cucu perempuan. Kenapa? Kerana ini merupakan cucu daripada anak lelaki. Tetapi ada juga syarat. Sekiranya dia meninggalkan cucu lelaki dan cucu perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan ini akan mewarisi. Tetapi sekiranya tiada cucu lelaki, maka cucu perempuan ini tidak akan mewarisi. Okey, saya padam ya. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, saya tulis ya untuk faham sikit. Contoh kedua, dia ada suami. Suami akan mewarisi sebagai 1/4. Anak perempuan, 2 orang ini akan mewarisi sebanyak 2/3. Okey. Ibu akan mewarisi sebanyak 1/6. Kerana apa? Kerana adanya keturunan. Bapa akan mewarisi sebanyak 1/6. Okey. Dan cucu lelaki dan cucu perempuan ini, cucu lelaki dari anak lelaki, cucu perempuan dari anak perempuan akan mewarisi asabah bil ghairi. Kena buat pengiraan lah dahulu. Berapakah bahagian cucu lelaki dan cucu perempuan ini? Ini adalah contoh yang kedua. Bermakna semua ini akan mewarisi suami, anak perempuan, ibu, bapa, cucu lelaki, cucu perempuan. Tetapi seandainya kes